أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah 216. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, hormati tuan-tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pagi Yaumil Jum'ah, hari Jumaat, alhamdulillah kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah, sembahyang subuh, dan juga kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengar dan mengikuti bacaan Quran dan juga kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu harta saka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang Nabi tinggalkan kepada kita dan Al-Quran yang duk kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kalau kita masih berpegang dengan dua ini, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Tuan-tuan dan rahimakumullah, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pahami dan Al-Quran yang kita kaji itu ialah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Pada hari yang tiada siapa pun yang boleh memberikan syafaat kepada kita, maka Al-Quran yang kita baca, setiap satu huruf diberikan ganjaran 10 kebaikan dalam bab baca saja. Itu baca ketika mana tiada berwuduk, ketika baca berwuduk pula, Allah berikan gandaan pahala yang banyak setiap huruf itu. Dan baca dalam semayang pula, lagi banyak digandakan amal pahala dia dan kebaikan daripada bacaan Quran itu. Al-Quran dibacakan kepada hati, hati jadi tenang. Quran dibacakan kepada tiap-tiap tempat, maka dia akan menjadikan tempat itu berkat. Masya Allah. Jadi inilah Al-Quran, kelebihan Quranul Karim yang dituntut kita membacanya dan mempelajarinya dan mengamalkannya. Maka iman itu, iman kepada Quranul Karim, dia kena buat 3 ni, iaitu baca, pelajari dan juga amalkan. Barulah dia iman yang sempurna. Kalau kurang daripadanya, maknanya belum lagi, maknanya tak sempurna lagi. InsyaAllah pada pagi ini kita baca hadis yang kedua berkenaan dengan menjaga rukun Islam dengan sempurna. Pertemuan pertama itu kita kaji hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, anna a'rabiyan, ada seorang Arab Badawi, dia bertemu dengan Nabi ataupun dia datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, faqala ya Rasulullah. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Jadi orang Arab Badawi ni, dia orang Arab yang kalau kita tengok dalam Al-Quran, orang Arab yang perwatakannya ialah dia kasar. Sebab mereka duduk di satu kawasan, di pedalaman, di pelosok, dan mereka berpindah-pindah. Orang Arab Badawi, asli dah kita. Maka ketika mana banyak sekali kan, datang Arab Badawi ni jumpa Nabi SAW, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi tengah memberikan nasihat kepada sahabat Nabi, mereka terus meluru berdepan ataupun kepada Nabi SAW. Dan mereka bertanya, kan, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Sama juga, ya Rasulullah, bila kiamat? Dia tanya macam tu, kan. Jadi yang ni pun termasuk, ya Rasulullah, dia kata, dullani ala amalin iza amiltu dakhaltul jannah. Dia tak mau lama-lama duduk, dia nak tanya satu tu je. Dia kata, tunjuk kat aku ya Rasulullah satu amalan, kalau aku buat, aku masuk surga. Itu lah. Dia nak satu je. Maka Nabi SAW jawab. Nabi SAW akhlak. Akhlak Nabi SAW menjadi akhlak ikutan. Menjadi akhlak Nabi layan. Siapa pun dia, Nabi layan. Nabi kata, Nabi bersabda, qala ta'budullah. Kalau nak masuk surga, kata Nabi, pertama amalan yang kena buat, ta'budullah, la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah.
Tunaikan ibadah kepada Allah, haqqul ibadah. Ibadah yang baik, ibadah yang sempurna. Dan dalam masa yang sama, la tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu syirikkan, jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ambil sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Jangan kita sambil kita sembah Allah tapi kita mengambil sekutu. Maknanya apa? Kita menganggap kedudukan yang lain sama dengan kedudukan Tuhan. Ini nama dia syirik. La tusyriku bihi syai'an. Itu yang kedua, yang pertama. Wa tuqimus salah, dan kena tunaikan solat. Tuqimus salah makna dia dawam, iaitu menunaikan sembahyang dia tak pakai musim. Kalau musim belum dikategorikan sebagai tuqimus salah. Sembahyang makna dia apa? Sembahyang ni dia kena tunai dan kena istiqamah. Kalau musim saja, itu belum dinamakan tuqimus salah. Mana musim ni apa? Maghrib saja ataupun subuh saja. Yang lain tak, kan? Ataupun maghrib saja, yang lain tidak. Ataupun luhur saja. Yang tu belum dikategorikan sebagai tuqimus salah. Tuqimus salah makna dia apa? Dia mendirikan solat dan dia dirikan nilai-nilai salat dalam kehidupan dia. Yang kedua, kalau nak masuk surga, tuqimus salah. Masuk dalam kategori apa? Mendirikan solat. Kemudian yang ketiga, waktu zakah al-mafruḍah, dan kena tunaikan zakat yang wajib, yang mafruḍah. Wa tasum Ramadan, dan kena puasa Ramadan. Kata Nabi SAW, qala wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Dia kata apa? Demi Allah, aku tak tambah daripadanya. Kan? Haji mana haji? Haji tak wajibkan, sebelum wajibkan. Belum diwajibkan ketika orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi SAW. Jadi, wallazi nafsi biyadihi, dia kata apa? Dia bersumpah, wallahi, kan? Dia kata, demi yang jiwaku berada dalam genggaman dia. Mana dia? Itu adalah sumpah lah. Wallahi, la azidu ala haza, aku tak tambah dan tak kurang. Dia tak tambah. Amalan ni, dia tidak tambah dan dia tidak kurang. Ini suatu sifat Arab Badawi ni, mereka satu sifat ketika mana mereka berazam dengan melaksanakan sesuatu itu, mereka berpegang teguh dengannya. Dan dia tidak melalaikannya. Falamma walla, ketika mana dia pergi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannah, kata Nabi, min ahlil jannah falyanzur ila haza. Kata Nabi, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki kepada kalangan ahli surga, maka lihatlah orang ini. Kata Nabi, Masya Allah. Jadi Nabi SAW banyak kali memberikan contoh-contoh kepada Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ahli surga. Termasuklah orang-orang Badawi ni. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum mati lagi, dia duduk atas dunia ni lagi. Dan begitu juga sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah, dia tak mati lagi, kan? Nabi dah beritahu dah, ya, bahawa Nabi mendengar suara telapak kaki Bilal ada dekat surga. Masya Allah. Dan juga Arab Badawi ni, kata Nabi, siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selalu kita tahu ialah soalan merupakan anak kunci ilmu. Soal bertanya. Dan juga Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril AS, ataupun dikenal dengan hadis berkenaan dengan Jibril mengajar Nabi dan mengajar sahabat lah. Tetapi tariqah dia, cara dia soal jawab. Kan datang Jibril kepada Nabi SAW, kan ditanya apa itu Islam, kan, dan apa itu iman, kan, dan mata sa'ah, bila hari kiamat, dan apa itu ihsan. Dan itu adalah satu tariqah, satu cara mengajar tapi melalui soal jawab. Jibril tanya kepada Nabi dan Nabi jawab. Sahabat
Sahabat mendengar. Masya Allah. Jadi soalan merupakan anak kunci ilmu. Kalau kita bertanya, seorang yang bertanya, maka yang lain dia ambil istifadah, ambil manfaat daripada soalan dan jawapan yang kita soal tadi. Para sahabat sentiasa bertanya kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok tuan-tuan, sebab itulah ada suatu rancangan mereka buat, kalaulah Nabi masih hidup, kan? Kalaulah Nabi masih bersama dengan kita. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni sentiasa bertanya kepada Nabi SAW dengan perkara-perkara kemuskilan ataupun mereka ada keraguan padanya. Mereka bertanya sama ada dalam bab akhirat ataupun bab dunia, tapi kebanyakannya mereka bertanya bab akhirat. Kebaikan-kebaikan akhirat, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang menjauhkan daripada api neraka. Dan juga mereka sentiasa bertanya kepada Nabi SAW. Sebab itulah ada sebuah riwayat yang ketika mana sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang satu soalan, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, sekarang ni ya Rasulullah, baginda hidup di tengah-tengah kami. Kami bertanya soalan yang kami tak tahu, yang kami ragui, kami terus tanya Nabi SAW. Kami bertanya dan Nabi jawab, dan kami selesa, kan? Dan bagaimana esok kalau Nabi dah tak ada dah, kan? Kalau Nabi dah tak ada di tengah-tengah kami, dan Nabi telah pun pergi meninggalkan kami, kepada siapa kami bertanya Rasulullah? Maknanya kekhawatiran ini pernah terlintas di pikiran sahabat Nabi dan ditanyakan kepada Nabi SAW. Bagaimana esok kalau Nabi dah tak ada? Kepada siapa kami bertanya ya Rasulullah? Dan mereka bertanya sambil sedih, kan? Dan mereka menangis dan terkenangkan ketika mana Nabi dah tak ada dah. Adakah mereka boleh hidup lagi? Kepada siapakah kami bertanya ya Rasulullah? Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi SAW, ketika Nabi wafat, mereka tidak duduk di Madinah. Sebab apa? Sebab mereka merasa Madinah ni macam ketika Nabi dah tak ada dah, macam panas, kering kontang dan tak ada ketenangan. Maka mereka pergi tuan-tuan ke Syam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan dengan jihad sehingga hingga melalaikan mereka dengan kesedihan yang mereka tanggung selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi ketika mana sahabat ini bertanya, Nabi SAW beritahu kepada mereka, kata Nabi SAW, jangan bersedih, sebab aku dah tinggalkan kepada kamu dua nasihat, kata Nabi. Dua nasihat. Kepadanya lah kamu bertanya nasihat ni. Nasihat yang boleh berucap Quran, hadis. Tanyalah dia akan jawab. Persoalan dalam kehidupan kita ni, kita tanya Quran, dia akan jawab. Makna tanya Quran, tanya kepada orang yang reti Quran, dia akan jawab soalan itu. Dan nasihat yang kedua ialah, dia datang kepada kamu, kata Nabi SAW, dia tidak akan berkata-kata, dia diam saja, tapi pasti akan datang. Tapi dia nasihat juga, iaitulah usia, mati, umur, berubahnya keadaan kita, kan? Remaja jadi dewasa, kan? Kemudian dah tua. Itu satu nasihat. Kematian, nasihat kepada kita, jiran kita, kawan kita, bahkan orang-orang yang kita kenal dulu dah tak ada dah. Berapa ramai mati juga, dia tak kenal usia, muda ke tua ke, kanak-kanak, dewasa, sakit ataupun sihat, dia tak kenal benda ni. Banyak orang yang sihat mati, dan juga berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati, kan? Dan juga banyak orang yang muda mati. Banyak tuan-tuan, kalau tengok kan ada satu kawasan tuan-tuan, depa pisah kuburan. Kubur orang kanak-kanak yang ni, kubur dewasa ni. Kita tengok belah kanak-kanak tuan-tuan. Adakah tak ada orang? Tak ada, semua. Yang dewasa banyak, yang kanak-kanak pun banyak juga. Makna dia apa? Mati ni dia tak kenal usia. Mati juga dia tak kenal keadaan kita. Kaya ke? Miskin ke? Semua ni kata Nabi nasihat kepada kita. Dia berikan nasihat kepada kita. Jadi kemuskilan yang sahabat-sahabat Nabi SAW yang ada dalam diri mereka, mereka tanya kepada Nabi SAW.
Dan yang paling banyak soalan itu berkenaan dengan akhirat. Sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Sebab apa? Sebab ketika mana dia ragu dan dia pendam keraguan itu, dia tak keluarkan ataupun dia tak tanya, maka keraguan yang ada tu bertambah-tambah. Ketika mana bertambah keraguannya, maka ibadah pun tidak sah. Sebab apa? Sebab ibadah ni mestilah dengan yakin. Kan? Kalau ragu, macam mana kita nak ibadah? Kan? Ragu, maka ditolak. Dan jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kaji soalan-soalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi, kita temui dan kita dapati soalan mereka sentiasa berkisar tentang perkara-perkara penting dan besar saja. Jadi kalau kita tengok, kan, Abu Zar bertanya kepada Nabi SAW tentang satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan sahabat-sahabat yang lain juga bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang menjauhkan daripada api neraka. Perkara-perkara ini, soalan-soalan ini, semua berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan akhirat. Tidak ada soalan yang main-main atau layar buruk. Mereka bertanya tentang cara untuk mudah ke surga. Bagaimana cara jalan untuk mudah ke surga? Hadis yang pertama dulu kita kaji apa? Orang yang dimudahkan ke surga termasuk orang yang rajin dia pergi menuntut ilmu. Dia mudahkan kakinya, dia jalankan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan juga dia ke dalam surga. Dan juga amalan yang menjauhkan diri daripada api neraka. Amalan yang menyebabkan dikasihi Allah dan manusia, hukum hakam dan sebagainya. Inilah yang dipersoalkan kepada Nabi SAW oleh sahabat-sahabat baginda. Sebagai jawapan kepada soalan Arab Badawi tadi, kan, ketika ditanya Nabi SAW, dullani ala amalin, kan, ya Rasulullah, tunjukkan aku pada soalan, pada satu amalan yang ketika aku buat, aku masuk surga. Kan. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahawa untuk memasuki surga, setiap manusia mestilah memastikan dirinya berpaksikan akidah yang sahih. Ini kunci yang pertama. Kalau nak masuk surga, kena pastikan akidah kita berdiri di atas akidah yang sahih. Kan? Akidah yang betul. Akidah yang betul ialah akidah yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan 100%. Yang tidak berubah keyakinan itu. Dan i'tiqad jazim, dan dia tidak berubah. Sekarang ni akan datang hingga ke mati. Itu makna dia apa? Makna dia akidah yang sahih. Dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tidak syirik. Syirik ni tuan-tuan, perkara ada dinamakan syirik. Syirik ni nampak, iaitu nampak dia menyembah selain daripada Allah, kan? Dan juga ada juga syirik tuan-tuan, dia dalaman, iaitu takbur, hasad, sombong, dan riak. Ini termasuk syirik juga. Dan juga ada disebut dengan syirik ataupun disebut dengan secara makna dia, iaitu mendahulukan perintah dunia dibandingkan dengan perintah Allah. Dan juga dinamakan mengikuti bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada sebuah tuan-tuan cerita ataupun kisah, dan pernah juga saya cerita benda ni. Ada seorang alim yang dia khutbah di sebuah kampung. Jadi kampung ni tuan-tuan, dia masuk ke di pedalaman. Ketika alim ni bertanya ataupun tengah khutbah ni, tengah khutbah, khatib kata, tuan-tuan, dia kata, yang tuan-tuan sembah ni, Tuhan yang tuan-tuan sembah ni, sekarang ni, ada bawah kaki aku, kata khatib tu. Jadi dengar semua tu, orang yang mengantuk pun terus jaga. Kan? Orang yang tengah lena pun terus jaga. Dan mereka belasah tu khatib tu. Dia marah. Sebab apa? Dikira menghina Tuhan. Khatib tu kata, Tuhan yang kau sembah tuan tak ada duduk dekat kaki aku lah ni. Mereka belasah. Tak jadi Jumaat hari tu. Jadi tuan-tuan, esok hari dia tuan-tuan, cerita ni sampai ke telinga kampung sebelah, dan juga ada masjid, dan ada tok imam yang faham dalam bab tauhid. Jadi dia pun pergilah ke kampung tu, masjid tu.
apa yang berlaku. Jadi orang tu ceritalah, ada tu khatib mai kami jemput, lepas tu dia adalah khatib dia kata dalam khutbah dia kata Tuhan yang kami sembah di bawah kaki dia. Kami marah dia kata. Jadi itu imam ni kan, cuba apa tengok apa di bawah mimbar tu. Dia kata, cuba apa tengok. Jadi depa korek lah tuan-tuan, depa korek 2-4 emas ketul. Rosak emas betul. Rupa-rupa tu khatib tu yang bagi tahu tadi, keadaan apa ni yang datang mai hari Jumaat datang pun lambat, kemudian yang yang mementingkan bab dunia, yang ada khatib tengah khutbah, ada lagi yang buka kedai pun jual beli, ada lagi seolah-olah perintah dunia ni, perintah harta yang apa cari ni lebih agung dibandingkan dengan perintah Tuhan. Sebab itulah maksud dia tadi apa? Ni harta dunia yang hampa jadikan Tuhan ni, dia kata, lah ni duduk di bawah aku. Itu maksud dia. Masya Allah. Maka dia pokok-pokok tengok seketul dia. Mah tadi. Masya Allah. Makna dia apa tuan-tuan? Kalau kita dahulukan, kalau kita lebih mementingkan perintah dunia dibandingkan dengan perintah Tuhan, itu juga makna yang mengikutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan, rahmatullah. Jadi kalau kita tengok diri kita hisap diri kita mana kita pentingkan benda ni. Lebih kita pentingkan perintah Tuhan ke perintah dunia dalam keseharian kita, dalam keadaan kita. Masya Allah. Jadi mestilah menjaga rukun Islam dengan sempurna dan mengerjakan amalan dan dengan hati ikhlas. Jadi kalau kita dah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah kita jaga rukun Islam dan kita laksanakan dia dengan sempurna. Dan kita laksanakan dengan sempurna dan mengerjakan amalan dengan hati yang ikhlas. Ini suatu tanda qabulnya amalan kita, ialah kita laksanakan dengan ikhlas. Kita laksanakan dengan ikhlas. Sekali lagi tuan-tuan. Dalam hadis di atas tidak disebutkan tentang rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Sebab apa? Sebab ketika itu haji belum lagi difardukan. Ketika mana Arab Badawi ni tanya kepada Nabi SAW, belum lagi difardukan. Baginda kemudiannya bersabda kepada para sahabat dengan wahyu yang diterimanya, bahawa lelaki yang bertanya itu di akhirat nanti merupakan ahli surga. Sebab itulah Nabi SAW beritahu kepada sahabat baginda, kata Nabi, wahai sahabatku, nak tak kamu melihat ahli surga? Sesiapa yang ingin melihat ahli surga, yang dia hidup lagi atas dunia ni, hampa tengok, kena melihatlah orang Badui itu. Karena walaupun beliau menumpukan ibadat yang wajib saja dan tidak mahu menambah dengan ibadat yang sunat, namun ibadat wajib itu dikerjakan bersungguh-sungguh dan dengan sempurna. Memang ditumpukan dalam bab wajib saja, tapi yang dia buat itu dia buat dengan sempurna, penuh keikhlasan dan penuh kekhusyukan. Ibadah yang wajib benar-benar dibuatnya ialah 100%, dia tak kurang. Tak sama dengan kita tuan-tuan. Dan sebab itulah dalam bab khusyuk, dalam bab ibadah ni tuan-tuan, kalau kita tengoklah, khusyuk ni dia perlu dengan berlatih. Dia tak boleh datang macam-macam tu saja. Kan? Sebab apa? Sebab syaitan ketika mana kita takbir, syaitan ni dia tak tinggal diam. Memanglah suara takbir ni menjauhkan dia. Betul? Dia jauh. Sebab itulah setiap semayang kita tuan-tuan ada nama dia takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Takbir permulaan salat dan juga takbir perpindahan antara rukun ke rukun. Kan? Jadi ketika mana takbir ini, syaitan ini lari. Tapi tuan-tuan, selepas dia lari, dia main balik, dia kacau kita. Sebab itulah kalau kita tengok, kesedaran kita, kalau orang yang sedar ataupun dia khusyuk, paling kurang lah khusyuk ni ketika takbir-takbir tu lah. Ni paling kurang lah. Tapi kalau takbir tu juga dia tak ingatkan Allah. Kalau takbir juga dia tak khusyuk, ni teruk lah kira. Teruk lah. Sebab itulah khusyuk yang paling rendah sekali ialah ketika mana takbir itu dia khusyuk ataupun dia ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak ingat lagi Allahu Akbar. Itu paling kurang lah. Sebab apa? Ketika mana takbir, syaitan dia lari. Tapi kalau takbir pun tak ingat Allah, itu kira khusyuk dia tak ada. Dan Allahu Akbar, dia ingat benda lain.
Kan? Ini tidak kategorikan sebagai khusyuk. Sementara kita pula orang Arab Badui ni kan dia buat satu proteh amal ibadah dia. Makna dia apa? Tidak memerlukan amal sunat. Sementara kita pula tanya diri kita lah kan. Setiap kita tahu bagaimana keadaan ibadah kita. Orang lain mungkin tak tahu. Sebab apa? Dia tengok nampak macam khusyuk lah. Allahu Akbar. Tapi di hati siapa tahu. Kita ingat apa ketika tu? Masya Allah. Kan? Sebab hati ni tuan-tuan dia kena jaga dan dia kena bujuk dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan disebut dengan ada ahli tariqah tuan-tuan ataupun disebut dengan ahli sufi. Jadi mereka ni tuan-tuan melatih sentiasa amal ibadah mereka dan sentiasa menjaga hati mereka. Sebab nak meletakkan dia ataupun nak mensukunkan dia, menetapkan dia ketika mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan senang. Nak jaga dia. Kita mulakan takbir ni Allahu Akbar. Nak tetapkan dia, sukunkan dia tidak berubah ataupun dia tidak mengarah kepada benda yang lain. Bukan mudah. Kan ketika kita wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi, maknanya apa? Ketika kita wajahkan arahkan, bukan setakat kita arahkan kiblat kita ni, kiblat badan kita ni ke Baitullah, tapi mestilah kita arahkan kiblat hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak meletakkan kiblat hati kita ni kepada Allah bukan mudah. Memang betul kiblat badan kita dah menghadap kiblat iaitu Baitullah, tapi adakah hati kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni soalan yang perlu kita kena latih. Jawab dia dengan berlatih, bukan kita jawab dengan apa? Dengan kita biasa saja kita tak buat. Berlatih melalui ilmu. Ilmu kan. Jadi tuan-tuan rahmakumullah. Sementara kita pula perlulah menambah dengan ibadat-ibadat sunat seperti solat sunat, puasa sunat, derma dan lain-lain. Pasal apa? Tidak cukup dengan ibadat wajib saja. Karena ibadat wajib yang kita lakukan sangat banyak kekurangan dia. Kita tuan-tuan buat mayang wajib, semayang ajalah. Dalam kita main subuh contoh dia. Kalau kita peratuskan tuan-tuan, berapa peratus kita khusyuk? Kan? Kalau kita peratuskan tuan, tengok diri kita masing-masing kan. Orang lain mungkin tak tahu kita khusyuk kata khusyuk. Kan? Tapi kita sendiri tahu berapa peratus kita dalam semayang kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya apa? Betul-betul kita mengingati Allah dalam semayang kita. Ada yang sampai 50%. Ada yang sampai 70%. Ada tak 11%? Tanya diri masing-masing lah kan. Kita tak boleh menilai kan. Tanya diri kita masing-masing ketika mana kita kata Allahu Akbar. Sebab itulah persiapan semayang ni dia perlu. Persiapan luaran dihukum dengan fiqh dan persiapan dalaman juga dihukum dengan ilmu tasawuf tadi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmakumullah. Tidak ikhlas sepenuhnya dan tidak khusyuk sepenuhnya. Itu kita. Tidak ikhlas sepenuhnya dan juga tidak khusyuk sepenuhnya. Kan? Jadi dengan melakukan ibadat sunat sebagai tambahan, dengan melakukan semayang sunat, puasa sunat tadi kan, sedekah sunat, maka ibadat sunat itu dapat menampung kekurangan pada ibadat yang wajib. Jadi yang sunat-sunat kita buat tadi diharap apa? Bolehlah menampung kekurangan-kekurangan yang kita buat pada yang hak wajib tadi kan. InsyaAllah tuan-tuan rahmakumullah. Saya ingat kita cukup dulu sampai sini. InsyaAllah kita baca satu hadis saja pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan sambung pada kajian yang ketiga, hadis yang ketiga, iaitu mati di atas kalimah tauhid insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmakumullah, sama kita ambil pengajaran daripada Al-Quran yang kita baca dan hadis Nabi SAW sebagai kayu ukur dalam kehidupan kita, dan kita ambil nasihat-nasihat Nabi SAW melalui kajian-kajian hadis yang telah ditinggalkan oleh baginda kepada kita. Moga kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah ma'unah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita iman yang kuat, hidup dalam keadaan iman dan mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihimpun kita bersama dengan Nabi SAW dalam syurga insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.